أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, pada pengajian kali ini kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesempatan oleh Allah untuk kita sama-sama dalam sesi talaqi dan juga tadabbur surah Al-Ma'idah, muka surat yang ke-112, ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-31. Jadi sebelum kita memulakan sesi pengajian kita pada hari ini, kita terlebih dahulu memohon keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berdoa kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Tanpa membuang masa, saya meneruskan sesi pengajian kita insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. Ada di situ ada tanda waqaf wasal aula, dalam arti kata lain sambung itu lebih baik. Jadi kita akan tengok hukum tajwid yang ada dalam ayat yang ke-24 ini. Saya berhenti tadi dekat abadan ma damu fiha. Kita tengok daripada qalu. Qalu qalu kan ada tanda huruf mat kat situ wawan. Jadi kita kena panjang kat situ 2 harakat. Ni qalu. Kemudian ya Musa. Qalu ya Musa. Ya pun ada tanda mat, iaitu mat tabi'i, maka kita kena panjang 2 harakat. Musa sama juga, mim tu berbaris dhammah, kemudian ada selepasnya huruf waw iaitu huruf mat, maka kita kena panjang 2 harakat. Inna lan nadkhulaha. Inna, kita tengok pada huruf nun itu ada padanya tanda nun musyaddadah, nun yang bertanda sabdu, maka kita kena dengung 2 harakat. Inna wajibul ghunnah dekat situ. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha. Ya, seperti saya kata tadi 2 harakat, mu 2 harakat, sa. Dekat situ ialah hukumnya mad jaiz munfasil, maka cara bacaannya dipanjangkan 4 ataupun 5 harakat. Inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Inna dengung 2 harakat, kemudian bertemu dengan selepasnya huruf alif iaitu huruf mat, maka kena panjang dengan kadar harakat 2 harakat panjangnya. Lan nadkhulaha, di situ ada nun mati bertemu dengan nun, maka hukumnya idgham bi ghunnah, kita wajib dengung 2 harakat. Inna lan nadkhulaha. Dekat situ huruf dal tu huruf qalqalah, kena ada lantunan padanya, qalqalah sughra. Kan huruf qalqalah, saya ulang sekali lagi, ba, jim, dal, qaf, ta. Formula mudah dia, baju dah qata. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha. Kha lan nadkhulaha abadan ma damu fiha.
pada ha khulaha abadan tu, maka di situ ada hukum mad jaiz munfasil. Cara bacaannya kita panjangkan 4 ataupun 5 harakat. Abadan, pada huruf dal itu ada tanda tanwin, maka kita kena tanwin bertemu dengan mim, maka hukumnya idgham bi gunnah. Cara bacaan dia kita kena dengung 2 harakat. Abadan ma damu fiha fadhhab, fadhhab, zal, huruf zal di hujung lidah, fadhhab, hab, ba itu adalah huruf qalqalah, maka kena ada lantunan padanya. Anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Fadhhab anta, nun mati bertemu dengan ta, hukumnya ikhfa hakiki. Cara bacaan dia kita dengung sama-sama di antara huruf nun dan juga ta itu. Anta wa rabbuka faqatila. Qa, di situ ada tanda mad, kita kena panjang 2 harakat. Faqatila. La, kan, huruf mad bertemu dengan hamzah, bukan di dalam satu kalimah yang sama, maka hukumnya mad jaiz munfasil. Cara bacaannya kita panjangkan 4 ataupun 5 harakat. Faqatila inna hahuna qa'idun. Inna, pada nun itu ada tanda musyaddadah, tanda sabdu, maka wajibul gunnah, wajib kita dengung dengan kadar dengung 2 harakat. Kemudian selepasnya itu ada bertemu dengan huruf mad iaitu alif, maka kena panjangkan 2 harakat. Inna hahuna qa'idun. Pada aidun kan kita waqaf di situ, kita berhenti di situ, maka hukumnya ialah man arid lil sukun. Bila man arid lil sukun, kita boleh berhenti sama ada 2 atau 4 ataupun 6 harakat. Kita tengok pula pada ayat yang ke-25. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qawmil fasiqin. Kita tengok hukum tajwid yang ada pada ayat yang ke-25 ini. Qala rabbi inni, pada inni, nun itu nun yang musyaddadah, maka kita wajibul gunnah, wajib kita dengung. Cara bacaan dia kita dengung dengan 2 harakat. Kemudian selepas itu ada huruf ya, yang mana ya itu adalah di antara huruf mad, kita kena panjang 2 harakat. Jadi bunyi dia qala rabbi inni la amliku illa, la, huruf mad bertemu dengan hamzah, bukan dalam kalimah yang sama, maka hukumnya mad jaiz munfasil. Cara bacaan dia 4 ataupun 5 harakat, kadar panjang dia. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Amliku illa, di situ ada hukum izhar syafawi, maknanya mim mati bertemu dengan huruf lam, artinya kita kena jelaskan bunyi mim tu, tidak perlu dengung, tidak perlu panjang, hanya jelaskan sahaja. Illa nafsi wa akhi, di situ ada mak tabi'i ataupun mak asli, sama sahaja. Bila saya sebut mak tabi'i ataupun mak asli, dia membawa maksud yang sama, pengertian yang sama. Lepas tu ada tanda waqaf wasal aula, maknanya sambung itu lebih baik. Namun jika kita tidak cukup nafas, kita boleh berhenti, tiada masalah. Fafruq, faf, faf, lembutkan bunyi fa itu, faf, bukan pap, nanti jadi pa, fa nah, faf, lembutkan, bagi ada angin sikit. Fafruq, ruq, di situ
ada qalqalah sughra sebab qaf itu adalah huruf qalqalah dan bahkan qaf itu bertanda mati. Fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Bila kita waqaf di fasiqin itu dia jadi mad arid lil sukun, maka kita boleh berhenti sama ada panjang dia 2 ataupun 4 ataupun 6 harakat. Wa bainal, di situ kan ada alif lam, dan alif lam di situ ialah alif lam al-qamariyah. Jelaskan bunyi lam itu. Kita baca balik sama-sama ayat 25. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Masuk ayat yang ke-26. Qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sanah. Di sini kita bertemu dengan satu lagi jenis waqaf yang baru yang kita jumpa pada pengajian kita hari ni. Yang sebelum ni saya rasa saya tak jumpa lagi tanda ni. Tapi hari ni alhamdulillah kita jumpa dengan tanda waqaf yang baru ini yang dikenali sebagai waqaf muraqabah ataupun dikenali juga dengan waqaf muqana'ah, waqaf at-taqanu. Cara nak baca dia, kita berhenti di salah satu daripada titik 3 tu. Kan ada titik 3 tu ada 2 kan? Berhenti di antara salah satu daripada dua tanda tu. Tanda yang sama tu lah. Titik 3 tu. So, kalau kita berhenti yang pertama, yang kedua kita tak boleh berhenti. Tapi kalau kita dah berhenti yang kedua, nanti kita sambung macam biasalah. Tapi kalau kita berhenti yang pertama, kita sambung juga dekat arba'in sanah tu. Tapi dekat sanah tu, yang kali kedua tu kita tak boleh berhenti dah. Kita kena sambung. Jadi saya tunjukkan contoh kepada dua-dua bacaan ini. Kita pilih, kita berhenti yang dekat tanda yang pertama. Titik 3 yang pertama. Titik 3 di atas huruf mim yang pertama nah. Qala fa innaha muharramatun alaihim. Muharramatun nah. Tun. Dengan tun. On pun salah, on pun salah, tun pun salah. Tun. Lembut kan? Qala fa innaha fa inna. Di situ ada wajibul gunnah, wajib kita dengung 2 harakat. Qala kena panjang 2 harakat sebab dia jadi mad asli di situ. Qala fa innaha muharramatun alaihim. Ini kalau kita berhenti yang dekat tanda yang pertama. 40 sanatan yatihuna fil ard. Tengok saya dah tak berhenti yang kat kedua. Saya sambung terus. Dan bila kita sambung, ta tu kan bertanwin, bertemu pula dengan selepas dia adalah huruf ya di antara huruf idgham bi gunnah. Maka kita hukumnya di situ ialah hukum idgham bi gunnah. Kita wajib dengung 2 harakat. Itu kalau kita berhenti pada yang pertama. Adapun kalau kita berhenti yang kedua, dia akan jadi qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sanah. Mim mati bertemu dengan hamzah itu dia akan jadi izhar syafawi. Jelaskan sahaja. Kemudian kita berhenti di 40 sanah. Berhenti di situ. Kemudian kita ibtidak balik. Yatihuna fil ard fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Boleh. Yatihuna fil ard. Di situ ada tanda waqaf jaiz. Nak berhenti pun tak apa, nak teruskan pun tak apa. Pilihlah. Fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Pada ayat ini kita bertemu dengan 2 alif lam al-qamariyah. Yang pertama pada 'alal qaumi, yang kedua ialah pada mil fasiqina. Mil fasiqin. Boleh. Jadi saya andaikan saya berhenti pada yang kedua lah. Pada tanda waqaf muraqabah yang kedua.
قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. Kita masuk pula ayat yang ke-27. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قال إنما يتقبل الله من المتقين. Kita perhatikan pada ayat yang ke-27 ini. Watlu alaihim. Di situ bunyikan ta tu bagi keluar angin sikit. Watlu alaihim. Watlu alaihim. Mim mati bertemu dengan nun. Watlu alaihim naba. Mim tu kita jelaskan sebab jadi apa? Izhar syafawi. Watlu alaihim naba ab. Huruf ba itu menjadi qalqalah sughra. Jadi kita kena ada lantunan kecil di situ. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan إذ قرب قربانا. Kita perhatikan pada huruf nun yang bertanwin itu bertemu dengan fa, maka hukumnya ialah ikhfa hakiki. Cara bacaannya kita samar-samarkan dengung itu di antara bunyi nun dan juga fa. Watlu alaihim naba'a bnai Adam bil haqq إذ قربا قربانا فتقبل, tekan sikit lah, فتقبل من أحدهما. Kita tengok pula pada min ahadihima, nun mati bertemu dengan hamzah, yang mana hamzah itu di antara huruf izhar halqi, maka kita kena jelaskan dia, tidak perlu dengung. Min ahadihima, ha tu dia tu huruf dah. Min ahadihima walam yutaqabbal. Mim mati bertemu dengan ya, izhar syafawi, jelaskan bunyi mim, tidak perlu dengung. Walam yutaqabbal minal akhari qa. Dekat a itu maka kita kena panjangkan 2 harakat. Seperti yang saya pernah sebut sebelum ini, macam mana kita nak bezakan hamzah itu dibaca panjang ataupun pendek. Kita tengok, kalaulah kepala huruf hamzah itu, hamzah kan, dia tidak berada betul-betul di atas pangkal hujung alif tu, al-akhir tu, al-akhir, maafkan saya, al-akhiri tu, hamzah itu dia tidak berada di hujung tanda alif, pangkal lam alif tu, tapi dia duduk di tengah-tengah di antara sukun tu dan juga alif yang satu lagi tu. Bila dia duduk tengah-tengah tu, maka di situ tanda dia kita kena panjang 2 harakat. Tapi kalau dia betul-betul dia duduk di atas pangkal hujung lam tu, maka di situ kita tidak perlu panjang. Terus baca saja. Walam yutaqabbal minal akhari qala la aq. Contoh dia kita tengok ni dekat qala la aq. Kita cuba tengok la aq tu kan, hamzah itu berada betul-betul di atas hujung lam alif tu. Di situ tidak perlu panjang. Qala la aqtulannak. Nun itu nun yang musyaddadah, jadi wajib kita dengung 2 harakat. Lepas tu ada tanda waqaf wasal aula, nak sambung lebih baik. Qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin.
Qala innama. Innama, nun itu nun yang musyaddadah, wajib kita dengung 2 harakat. Ma, mim, lepas tu ada huruf mad iaitu alif lepasnya, jadi mad asli, kita kena panjang 2 harakat. Qala innama yataqabbalullah. Lafzul jalalah Allah di sini kita baca dengan tafkhim tebal kan, sebab lam itu sebelum nak masuk kepada Allah itu yataqabbalu, lam itu dia berbaris dhammah. Namun andai kata lam itu berbaris kasrah, maka kita kena baca lafzul jalalah tarqiq nipis kena. Tetapi di sini tafkhim kan, tebal kena, sebab lam berbaris dhammah. Qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Kita tengok pula pada ayat yang ke-28. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin. La in basat. Kita tengok pada nun dan nun yang mati itu bertemu dengan ba, padanya ada mim, yang mana mim kecil kaki dia jatuh ke bawah, itu menandakan ianya tanda iqlab. Bila iqlab, kita dengungkan sama-sama di antara hampir merapatkan bibir ini. La in basat, la in basatta ilai, basat, di situ ada hukum idgham mutajanisain, iaitu huruf ta dan juga ta itu sama dari segi makhrajnya tapi berbeza dari segi sifatnya. Bila berlaku keadaan sebegini, ta itu kita tidak bunyikan, kita hanya bunyikan pada ta itu, masukkan terus pada huruf ta. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasit, ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak. Ilayya yadaka litaqtulani, pada qaf itu kena qalqalah sughra, litaqtulani ma. Di situ ada hukum mad jaiz munfasil. Cara bacaan dia 4 ataupun 5 harakat kadar panjang dia. Ma ana bibas, nun itu kita tidak perlu panjangkan, walaupun ada tanda mad di situ, tapi di atas tu ada tanda kosong kan, tanda macam kosong tu, tanda sukun tu, jadi kita tidak perlu panjangkan, terus sambung saja. Cara bacaan dia macam ni lah. Litaqtulani ma ana biba, ana biba, bukan ana biba, ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin. Inni wajibul gunnah, wajib kita dengung. Kemudian kita kena panjangkan 4 ataupun 5 harakat di situ. Akhafullah, huruf kha, sebutan kha, fullah rabbal alamin. Lafzul jalalah Allah di situ juga dibaca tebal, sebab fa itu berbaris dhammah, rabbal alamin. Bila kita berhenti di al-alamin itu, min itu kita boleh berhenti 2 ataupun 4 ataupun 6, kerana di situ telah menjadi hukum mad arid lil sukun. Kita tengok pula ayat yang ke-29. Inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ.
Inni wajibul gunnah, wajib kita dengung 2 harakat. Kemudian kita kena panjang 4 ataupun 5 harakat pada inni uridu an. Kat situ sebab dia jadi mad jaiz munfasil. Lepas tu uridu an, ri tu mad asli 2 harakat panjang dia. Antabu, nun mati bertemu dengan ta, hukumnya ialah ikhfa hakiki. Antabu, dengung sama-sama di antara nun dan juga ta. Tabu abi ismi. Bu itu kita panjang juga 4 ataupun 5 harakat. Abi ismi, huruf ta di hujung lidah. Keluarkan sikit lidah kat gigi depan ni. Bi ismi. Kemudian mi itu lepas daripada huruf mim yang berbaris kasrah itu bertemu dengan huruf mad, ya, tidak bertitik itu, maka kita kena panjang 2 harakat. Wa ismika fatakuna min ashabin nar. Min ashabin nar, nun mati bertemu dengan hamzah, hukumnya izhar halqi. Bin nar, alif lam yang ada pada an-nar itu adalah alif lam syamsiah. Bin nar, masukkan ba itu ke dalam nun. Dalam masa yang sama kita kena dengungkan. Sebab apa? Nun itu nun yang musyaddadah, nun yang bertanda sabdu. Lepas tu kita boleh berhenti dekat situ sebab ada tanda waqaf jaiz. Wa dzalika jazaa'ul zalimin. Selesai ayat yang ke-29. Kita tengok pula pada ayat yang ke-30. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فطوعت له, bagi ada bunyi angin ta itu, angin yang halus lah. فطوعت له نفسه, pada lahu itu lepas ha itu, ha yang berdhamma itu ada waw kecil kat situ. Itu adalah tanda mad silah qasirah. Cara bacaannya kita kena panjang 2 harakat. Nafsuhu qatla akhihi faqatalahu. Temu lagi dengan mad silah qasirah, panjang 2 harakat. Fa asbaha minal khasirin. Khasirin itu bila kita buat kaf di situ dia akan jadi ma'arid al-sukun. Cara bacaan dia 2 ataupun 4 ataupun 6 harakat. Baik, kita tengok pula pada ayat yang ke-31, iaitu ayat yang terakhir untuk sesi pengajian kita pada hari ini. فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ. فَبَعَثَ اللَّهُ, Allah lafzul jalalah di situ dibaca tebal kerana huruf ta itu berbaris fathah. Ghura, ra mad asli. Bai, tanwin bertemu dengan ya, idgham bi gunnah, wajib kita dengung 2 harakat. Yab, huruf qalqalah sughra di situ. Yabhathu fil ha pedas sa, hathu fil ar. Fil ar itu alif lam yang ada di situ ialah alif lam al-qamariyah. Liyuriyahu kaifa yuwari saw'ata akhihi. Pada liyuriyahu itu, sebelum nak bertemu dengan kaf itu ada tanda waw kecil di situ ialah waw mad silah qasirah, tanda mad silah qasirah. Kita kena panjang 2 harakat. Kaifa yuwari saw'ata akhihi. Bila kita berhenti di situ panjangkan sikit. Akhi.
قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري. Saya tak cukup nafas, maafkan saya. Qala ya wailata. Di situ kita boleh panjang 4 ataupun 5 harakat. Qala ya wailata أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. Saya ulang sekali lagi. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. Bila kita binti khi itu kena panjang sikit 2 harakat. فأصبح من النادمين. Selepas daripada a'jaztu, kita jumpa dengan an akuna. Nun mati bertemu dengan hamzah, hukumnya izhar halqi. Jelaskan bunyi hamzah itu dan juga nun itu. An akuna mit. Huruf ta kita keluarkan sedikit lidah di ujung gigi. Ujung lidah di dekat depan gigi depan ni. Mithla hadzal zal ujung lidah. Ghurabi fa'uwari saw'ata akhi. فأصبح من النادمين. Nun bertemu di situ ada nun minan nadimin itu. Nun yang kedua itu nun yang musyaddadah, wajib kita dengung 2 harakat. Dimin, bila kita berhenti di dimin itu kita kena panjangkan 2 ataupun 4 ataupun 6 kerana itu menjadi mad arid sukun. Alhamdulillah. Selesai kita mengaji surah Al-Ma'idah muka surat yang ke-112. Jadi kita ulang balik daripada ayat 24 sampai ayat 31 sama-sama insya-Allah. Jikalau saya salah, berikan saya teguran. Saya pun sama-sama belajar insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف
أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين صدق الله العظيم. Jadi kita akan sambung pula pada sesi tadabbur di bahagian yang kedua, insya-Allah. Saya berhenti dahulu pada bahagian talaqi, iaitu bahagian pertama ini. Jadi kita akan sambung bahagian tadabbur di video yang kedua, iaitu bahagian yang kedua lah.